Okay. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll start our class. We start our class with semua kita Al-Fatihah, baca dan hati masing-masing. Okay, topik hari ni ada 4 benda. Okay, 4 benda saya nak sentuh, nak ajar. First, this one, square. What is square? Bentuk. Ya ke? Petak. Bukan Kuasa square tu. dua. Bukan square tu segi 4 ke? Kuasa dua. Kuasa dua. Bukan square tu segi 4 ke? Apalah awak ni bahasa Inggeris. Ada dua maksud. Maksud, this is maths Kalau maths, square is kuasa 2. Dah belajar ke benda ni? Dah. Oh dah belajar. Tak perlulah kita belajar sekarang. Belum. Belajar. Cikgu Belajar lah Ya, saya ajar, no worries. Okay, it's square. Another one is cube. Kalau square kuasa 2, cube, Kuasa tiga. yes, kuasa 3. Banyak kuasa, power, kuasa ataupun power. Okay. Kuasa ataupun power. Kalau orang sebut 2 to the power of 2, maksud dia 2 square lah. Okay. Selain pada square ataupun cube, kita panggil dia power, kuasa. Tapi istilah officialnya memang untuk kuasa 2 we call it as square. Untuk kuasa 3 we call it as cube. Okay, ini kuasa, dia punya power. Another thing that I would like to show to you today is square root. Punca kuasa. Okay, root akar. Okay, so dia punya punca square root. And another one is cube root. All these things ada dalam calculator sebenarnya, but kalau benda simple-simple tu kita boleh je, bukan congak lah, dah ada dalam kepala kita. Macam 2 darab 2. Okay, maksud all these things, power ni dia darab dengan diri dia, square and cube. Kita pergi ke square and cube dululah. Okay, square and cube. Saya sekalikan dia terus, square and cube ni. Okay, square and cube. Okay, all these things we know as the power to the number. Power, kuasa dia. Okay, contoh. Kalau kita kata 2, okay, 2 power of 2. Macam mana nak tulis 2 power of 2? Dua kecil kat atas dua. Tepi dua. Yes, 2 kecil kat atas ni. Kuasa 2. Kecil sahaja dan berada di atas. Okay. Kecil sahaja dan berada di atas. Bukan gedabak Jangan sesekali dibuat tiba-tiba macam ni. Tak perlu gedabak sangat dan tak perlu terlampau kecil. Okay. So just ini saja. So what does it mean by 2 power of 2 ataupun 2 square? Apa maksud dia? Operasi apa? Darab, tambah, tolak, Dua tu bahagi? darab dengan dua tu sendiri. Darab. Yes, square meaning that the number dia darab diri dia. Okay, diri dia. So 2 sebabkan dia power of 2 ataupun 2 square, dia akan darab dengan 2 kali lah. 2 darab 2 sahaja. 2 kali. Sekali, 2 kali. Okay, sebab dia power of 2 ataupun 2 square. So, the answer will be 4. 4. Very simple. Faham square? Kalau
100 square? 200. 200. Oi, 200 pula. Bukannya 2 darab 100. 1,000. darab 2. 100 power of 2. 100 square maksud dia? 100 darab 100. 100. 100 times diri dia. Pernah tengok tak? So, 100,000. so what is the answer class? 2,000. Kalau tak tahu tekan kalkulator tu berapa? 10? Ada 4 kosong. 10,000. Iman Sina bukannya 200. Pernah tengok. Square maksud dia darab diri dia. Bukan darab 2. Faham? Faham. Ni baru square ni. Faham? Teacher. Take number besar-besar je dah tak boleh dia nak jawab Kalau ni, saya suka je petik nombor-nombor yang rare sikit. 64 square. 64 kali 64. Apa jawapan? Apa jawapan? Saya pegang kalkulator ni. Orang kata tekan kalkulator tak? Reti. 4,096. 4,096. Okay. 64 times 64. So we got 4096. 69. 96. Sorry teacher. Sorry Okay. teacher. 4096. 4096. Okay. Sebenarnya dekat calculator tu ada function. Bukan function tu maksud dia butang. Okay, button dekat calculator tu dia ada directly you can tekan. Nanti kalau saya sempat saya buat video cara tekan calculator tu. Tapi tahu kan? Tahu tak? Kan punca kuasa. Square tapi punca is kuasa tu. kuasa. Tapi punca kuasa calculator saya ni baru. Hak punya yang lama tu 570 tu. Kalau punca kuasa kena tekan shift. Punca kuasa 3. Okay. Okay. Itu square. Square maksud dia times diri dia 2 kali. Power of 2. Okay, that one is square. Okay, kalau this one. Kita dah belajar directed number, right? Negative number. Masih ingat? Dah. Okay, I rewind the directed number. Kalau darab, negatif darab dengan negatif. Jawapan apa? Negatif ke positif? Positif. Contoh, negatif tu, saya letak kurungan sebab tak nak confuse. Negatif 2 square. Maksud dia apa? Negatif 4. Tengok, dah lupa directed number baru ajar minggu lepas. 4. Tak, maksudnya apa? Negatif 2 square ni. Maksud dia negatif 2 Negatif darab negatif tu. Ya. Kalau negatif darab negatif sama simbol, jawapan Positif. akhir? Positif. Jawapan akhir? 4. Yes. 4. Bukan negatif. Tengok balik directed number. Lupalah tu directed number. Directed number untuk multiplying and division. Okay, we multiply and we divide. Negatif darab negatif, kita akan dapat positif. Negatif bahagi negatif, dapat positif. Kalau negatif dengan positif, jawapan akhir? Negatif. Negatif. Okay, so dalam power, dalam square tak ada yang ni. Tak ada. Sebab dia darab diri dia. Okay. Dia darab diri dia. Maksud dia kalau negatif 2 square, dia darab lagi sekali lah diri dia negatif 2. Bukan dia darab 2. Dia darab diri dia balik negatif 2. Faham tak ni? Faham. Buat salah juga korang ni. Okay, kalau ni. Negatif 4 square. Negatif 4 square. Apa jawapan? 8. Astaghfirullah. 16.
Aduh, hai si Faye pun tak reti ke apa ni. Negative 4 times negative 4. Jawapan 16. 16. Mana datang 8-nya? Saya dah kata Saya tak power pakai kalkulator, saya congak je. congak pun senang je tu. 4 darab 4 bukan 4 darab 2. Okay. Dia times diri dia. Do not rely on calculator sebab benda ni nombor simple je saya petik. Bukan nombor besar pun. Faham? Faham tak ni? Ni baru square ni. Okay, try. Okay, try this one. Bagi jawapan dekat saya. First, 43 square. Another one, negative 43 square. Saya nak jawapan akhir apa? Check. 1849. Hak mana answer? Hak atas ke bawah? Atas. Atas. Atas je. Bawah. Hak bawah? Kalau bawah 1849. So what can you identify for both of these answer for the number here? Apa jawapan ni orang? Sama je. Sama ke lain? Sama. Sama ke lain? Sama. Kenapa boleh jadi sama? Negatif positif. Ya. Kenapa boleh jadi sama sedangkan ini positif, ini negatif number? Kenapa boleh jadi sama? Tiba-tiba dua-dua 1849. Negatif dengan negatif. Yes. I already show you at this part. We had learned it during our topic for directed number, multiplying and dividing. Okay? Check balik notes awak. Dalam buku Collins pun ada dia terangkan benda ni. Both jawapan adalah 1849. So we can say that, awak boleh buat nota awak sendiri saya bukan main sebut, saya sebut. Okay? Semua nombor kat dunia ni, okay, semua nombor kat dunia ni, tak kisahlah kalau dia adalah positive number ataupun negative number, as long as dia power ataupun dia kuasa 2, okay, positive number kuasa 2, negative number kuasa 2, jawapan akhir dia orang akan jadi apa? Sama. Yeah. Sama pula. Jadi apa? Positive. Okay, this one applied for square. Hanya untuk square sahaja. Ataupun kuasa 2. Okay. Ni saya dah proven. I dah prove kan. Okay. Proving part this one. Boleh? Can I proceed? Boleh. Okay. Boleh. Belum masuk root ni. Okay. Next is cube. Cube is kuasa 3. Okay. Cube is kuasa 3. Maksud dia kalau square times diri dia 2 kali, kalau cube berapa kali? 3 kali. 3 kali. So kalau saya buat 3 cube, maksud dia 3 darab 3 darab 3. 3 darab 3 darab 3. You work it one by one. Untuk siapa yang macam slow sikit, we work it one by one. 3 darab 3 apa? 9. Okay. Then we have another times 3. So the final answer will be 27. 27. Senang je kan? Senang betul lah benda ni. Okay. Ni baru bagi positive number. Kalau ni apa jawapan? 64 cube. 64 darab 64. Ya. Jawapan akhir apa? 200,000 nak Apa? 192. Oi.
Bukan 64 darab 3. 292,144. Jangan salah sini. 64 darab 64 darab 64. Bukan 64 darab 3. Siapa buat 64 darab 3? This is wrong. We talk about cube power. Okay. Cube adalah power of 3. Dia darab diri dia 3 kali. So jawapan Nahir apa ni? 263,144. 292,144. 144. 44. Good. Faham? Faham. Faham. Okay. Ingat square dengan cube darab diri dia. Square darab diri dia 2 kali. Bukan darab 2. Teacher yang Cube. yang nombor 3 tu kenapa 9 darab dengan 3? Saya buat one by one. 3 darab 3, 9. 9 ada lagi 3 ni buat turun. Faham? Tak tulis pun tak apa ni ya. Dia tak puas hati pula. Okay? Tak tulis pun tak apa. So jawapan akhir kat sini 27. 3 darab 3, 9. 9 darab 3, 27. Faham? Saya buat one by one. Contoh ni. 2 power of 3. Maksud dia 2 darab 3 ke? 2 darab 2 darab 2. 2 darab 2 darab 2. 2. Saya buat one by one. Mula-mula dia ni darab dia ni. Lepas tu kena darab lagi dengan dia ni. So 2 darab 2, 4. 4. Ada lagi kita buat turun pula dia ni. 8. Darab lagi 2. Jawapan akhir 8. Faham? Kalau tak nak buat one by one pun tak apa. Kalau dia dah terror. Okay. 2 kuasa 3. 2 darab 2 darab 2. Kalau dia tak nak buat one by one tak apa. Ni cara slow ni. Ni cara orang kata lembab lah. Okay. Kalau tak nak buat one by one tak apa. Kira dalam otak je. 2 darab 2, 4. 4 darab 2, 8. Faham? Siapa tanya tadi? Siapa tanya tadi? Nine. Ke tak? Faham tak? Faham. Okay. Kalau tak faham nanti saya upload kat YouTube macam biasa. Tengoklah beratus kali. Okay. Okay, that one is for positive number. Okay. Dia boleh page saya pun je ke? Alamak, copy. Sekejap. Salah. Okay. Okay, we look at this one. Dia sama je saya. Okay, sebenarnya saya lagi prefer awak buat macam ni. Ni, cara ni. Untuk kuasa 3. Saya lagi prefer awak buat cara darab one by one ni. Sebab apa? Sebab bila kita jumpa macam ni. Negative number. Okay, negative number kuasa 3 ni dia bahaya sikit. Negative 3 power of 3. Maksud dia? Negatif 3 darab negatif 3 darab negatif 3. Yes. Kita ada 3 ekor negatif 3. Darab Jawapan dia sesama 27. sendiri. 27. Yakin je Iman Sida ni. Sebab negatif jumpa negatif sama positif. Yakin kalau dia lain-lain dia kecubit dah tu dengan saya. Negative 3 times negative 3 times negative 3. 3 ekor negatif 3 yang akan mendarabkan diri mereka sesama sendiri. Positif jumpa negatif balik. Tabor. Kita work it one by one. This is what I mean by you have to be careful bila negative number kita cube. Kita power of 3. We work it one by one. Mula-mula kita buat 2 ekor ni dulu. 2 ketul nombor ni. Negative 3 darab negative 3. Sama simbol. So jawapan? Jawapan? 9. Positif Negative 9. negatif.
Positive Positive. 9. 9. Positive Yes, 9. positive 9. But we still have another negative 3. 9 is positive and kita kena darab lagi dengan negative 3. Sekarang lain simbol. 9 adalah positif sedangkan 3 tu adalah negatif. So, jawapan akhir? Negative 37. Jawapan akhir? Negative 37. Negative 27. Faham? Faham. Dia lain kan? Dia lain dengan kuasa 2 tadi. Negative number. Faham tak ni? Risau dah saya yang korang. Kan Iman Sina tu dia main petik je. Okay. This one. Try. Negative 20 cube. Apa jawapan? Negative 20 cube. Negative 8,000. Negatif 8,000. So meaning that negative 20 times negative 20 times negative 20. Bukannya negative 20 darab 3. No. Okay. We will keep one by one. Kalau terror tak apa. Sebab exam awak tahun depan untuk Cambridge IGCSE ni form 2 kita ada exam checkpoint. Okay, checkpoint memang paper from UK, from London. We have paper 1, paper 2. Paper 1 tak boleh pakai calculator tau. Okay, paper 2 boleh pakai calculator masa exam form 2. So that is what I said earlier, jangan rely sangat dekat calculator tu. So we will keep one by one. Negative 20 times negative 20. 400 I think. 400. Positif ke negatif? Positive 400. Okay, positif 400. Ni ke jawapan akhirnya? No. Jangan tinggal dia. We have another one. We have to times dengan negative 20. Okay, 400 is positif but 20 tu negatif. So jawapan akhir lain simbol kalau darab. Negative 8,000. Negatif 8,000. 8,000. 8,000. Faham tak ni? This one crucial sikit lah orang kata. Macam crucial, what does it mean by crucial in BM lah? Macam technical lah sikit. Negative number ni same goes to kuasa 2. Tapi don't worry sebab kita dah belajar directed number, darab dengan bahagi. So should be you understand better lah benda ni. Kalau lupa directed number, go back. Okay, go back to your notes. What I taught to you last week. Revise balik benda-benda yang kita sebut ni. So that you can understand it better. Minggu depan cuti sekolah Semua awak balik tak? Buku pink, buku kerja tu awak balik kan? Bawa. Okay, banyak kerja saya nak bagi ni. Cuti sekolah berapa minggu banyak masa awak. Banyak kerja saya nak bagi. Okay, itu untuk square dengan cube. Okay, next we move to roots. Saya sekalikan je ke semua ni, roots. Roots technically in bahasa mean akar. Okay, akar. Roots. So we have, sebabkan awak belajar dua benda ni up to your syllabus. Okay, up to your syllabus. So dalam syllabus ni you kena tahu dua benda lah. Square root. Okay. Another one is cube root. Boleh bagi habis lah sebab dia datang together perkataan ni. Square root dengan cube root. Square root, okay, kalau orang maths untuk square ni, dia tak sebut panjang-panjang tau. Nama lain dia kita panggil set. Waktu awak form 3 nanti,
Okay, di maktab MRSM IGCSE, masa awak form 3 awak dah akan belajar AdMaths. Tahu AdMaths apa? Budak-budak MRSM IGCSE akan mula jumpa AdMaths masa form 3. Budak-budak sekolah lain dekat Malaysia ni jumpa AdMaths bila? Awak special. Okay. Dalam AdMaths kita, dalam maths pun kita untuk square saja. Cube memang kita sebut cube root lah. Untuk square ni nama lain dia kita sebut surd. Okay, bukan surd. Surd. Tapi awak sebut je lah square root. Simbol dia macam mana Macam lambang bahagi. Lambang pagi. Lambang bagi. Betul. Okay. Untuk square root ni. Lambang dia begitu. Cube root. Tiga kecil kat tepi. Yes. Okay, sama. But ada 3 di atas. 3 kecil. Jangan pergi buat macam ni pula. 3. Ni salah maksud dia dalam maths. Ini kalau you do something like this ni maksudnya 3 darab surd. Okay, darab square root sebab nombor tu sebelah-sebelah. Don't do something like that. So, cube root macam ni 3 kecil sahaja di situ. Okay. Kita nak tengok. Okay. Punca. Maksud dia mana datang. Punca dia. Okay. Contoh. This one. Kalau saya buat macam ni. 64. Apa maksud dia? 64. Bahagi. 64. Bahagi? 64 kuasa 2. Kuasa? Ya Allah, tengah belajar root. 64, punca kuasa 64. Yes, punca kuasa 64. Maksud dia berapa? Bukan berapa darab berapa 64. Nombor apa darab diri dia 64? Diri dia 8. sendiri. 8. 8. Kenapa 8? 8 darab 8 64. Yes. 64 ni punca dia datang daripada 8 darab 8. Nombor yang sama. Okey. Sebab itulah jawapan dia 8. Dalam kalkulator boleh tekan. Nampak tak simbol ni dalam kalkulator? Nampak. You tekan simbol tu dulu, lepas tu you tekan nombor. Keluar tak 8? Maksudnya you tekan simbol ni, lepas tu you tekan 8. 8 pula. You tekan 64. Dapat. Sebab 64 berada di dalam dia ni. Berada di dalam square root ni. So you akan dapat jawapan 8. Dapat tak? Dapat. Kalau ni square root of 100. 50. 10. Apa jawapan? Apa jawapan? 10. Okay. Untuk nombor. Okay. Not just 10 tau. Kenapa saya kata not just 10? Dia sebenarnya punca ni ada 2. Ada 2 nombor. Satu lagi apa? Okay, 100 ni datang daripada 10 darab 10. Satu lagi apa? 50. Nombor yang sama darab diri dia. Bukannya 50 darab 2. 50 darab 2, 50 dengan 2 tu bukan konsep square. Salah tu, ajaran sesat. Teacher Yati tak ajar macam tu. Square bukan macam tu. Another number apa? Directed number baru ajar tadi. Kalau 10 times 10, we got 100. Betul lah. Okay. Another one? Negative 10 darab negative 10. Yes, good. Negative 10 darab negative 10. Jawapan dia? 100.
100. 100. So, punca dia ada 2. Okay, punca dia ada 2. 10 and another one negative 10. Faham? Kalau soalan minta dua punca lah. Okay, dia kata give two roots for this number. So you bagi jawapan 10 dengan negative 10 lah. But kalau dia tak sebut apa-apa, memang mostly kita pakai 10 je. Okay, 10 je. Okay, kalau I said this one, give two number for this one, 25. Betul lah. Give two roots for this one, square root of 25. 2 punca. Apa? 5 and 5 darab 5. 5, negative 5 darab 5 darab 5. 5 and another one? 5. Negative Negative Another 5. one? Negative negative 5. 5. Okay, come again. Kenapa negative 5? Sebab negatif jumpa negatif positif. Yes, very good. Negative jumpa negative, we still got 25. So, sebab itulah punca dia. Faham tak ni? Risau saya tau. Korang kat rumah kan ajaran sesat kerang. Okay, kalau yang ni? Oh, jawapan. Dia pakai calculator ni. Sebab ada decimal. Apa jawapan? 5.2. Tekan calculator. This is not perfect square number. Tekan calculator. 5.29 17. Serius lah. Tekan square, tekan 284. Dekat calculator terbit apa? 5.29151. Dekat calculator tekan simbol ini. Then tekan 284. Terbit simbol apa? Decimal. Yes, jawapan apa? 16 point. 0.8. 85. Bundarkan kepada 2 tempat titik perpuluhan. Banyak desimal kan? Bundarkan kepada 2 tempat titik perpuluhan. So 16.85. 5. Betul lah. Faham? Dia terbit banyak kan? 16.852299955, right? Right? Yes. Betul. So you round off kepada 2 tempat perpuluhan belakang dia 2. So kita buat ni je lah, 16.85. That's it. Faham? Faham. Okay. Nombor ni bukan dia tak ada punca dia ada punca. Dan punca dia decimal. Okay, jangan kata tak ada punca pula. Boleh sebab kita tekan calculator. Kalau soalan kata use your calculator, then you use your calculator. Okay, good. Amar Bashir dia tarik jawapan dekat chat tu. Okay, good. Okay, kalau nombor dia begini, kalau macam ni senang. Kita dah ada dalam kepala kita dah tadi. Macam punca kuasa 81. What is the answer? Square root of 81. 9. 9. 9. 99? 9. 9 and negative 9. Okay, sebab kita tahu 9 darab 9, 81. Okay. Same goes to this one. 4. Jawapan? 2. 2. 2 and negative 2. 2. 2 and negative 2. So, kalau macam ni, nombor yang macam darab diri dia start dengan 1. 1 darab 1, 1. 2 darab 2, 4. 3 darab 3? 9. 9. 4 darab 4, 16. Lagi?
25. Kan? Darab diri dia. Start from dia ni. This one come from 1 times 1. This one comes from 2 times 2. Maksudnya diri dia square. So kesemua nombor yang times dengan diri dia dan dapat whole number yang perfect, we call it as perfect square. Okay, ni general knowledge ni. Kalau orang sebut apakah nombor perfect square, ni lah 1, 4, 9, 16, 25, 10, 36, okay, 49 sampai infinity. Maksud dia whole nombor yang times diri dia, okay, nombor bulat dan tak ada decimal, we call it as perfect square. Faham? Kalau macam ni, apa pula saya punya page ni? Okay, kalau macam ni, contoh tadi ni, I put like this, 65. Okay, 65 ni, okay, nombor 65 ni perfect square ke? Oh, Okay, no. 64 yang perfect square. Sebab 64 8 darab 8. 65 ni tak ada any number yang darab diri dia, you dapat 65. Tapi jangan kata dia tak ada punca kuasa. Dia ada punca kuasa. Kita tekan je lah calculator. Apa jawapan? 8.06. 8 point? 06. Okay, very good. 8.06. Faham? Semua nombor dalam maths ada dia punya roots. Jangan kata tak ada. Impossible. Okay, there's nothing. There's no impossible in maths. Semua possible. Okay. Itu baru square root. Kita tengok cube root. Okay, cube root. Lepas kelas maths kenapa? Kelas? Lepas maths kelas apa? Okay, saya cuba nak tengok. Okay, this one. Okay, kalau cube root ni. Cube root untuk 27. Apa jawapan? Ini you kena fikir nombor yang darab 3 kali. 3. Okay, apa jawapan? 3. Kenapa 3? Okay, 27 dia datang daripada 3 darab 3 darab 3. So, jawapan kita 3 lah. Faham tak ni? Faham. Okay. Kalau macam ni je. Okay. Kalau macam ni, suruh tengok beza. Sebab punca kuasa 3, punca kuasa 3 ni kita kena deal betul-betul kalau dia ada negative number. Tadi 27, sekarang negative 27. Apa jawapan? Apa jawapan? Negative 3. Positif ke negatif? Negative. Negatif. Kenapa negatif? Sebab nombor tu darab dengan Nias Anaki, kenapa negatif 3? Nias, jangan mute, saya tanya ni. Kenapa negatif 3? Dia tak jawab pula. Syed mana Syed? Syed tidur ke? Nama-nama yang saya sebut ni tak respon, memang saya ungkit lagi kelas tadi. Nias, Syed. Kenapa jawab negatif 3? Ya Allah, girl who would like to respond my question. Kenapa jawapan negatif 3? Cepatlah satu C. Kenapa jawapan negatif 3? Si Iman Zina je respon kat saya. Dina, kenapa negatif 3? Saya tak tahu, teacher.
Tak tahu, penat saya ajar directed number. Bukan dah tak boleh. Sedih saya jawapan tak tahu. Damian, Nurul Damian, kenapa jawapan negative 3? Sebab dia positif. Negative 3. Darab negative 3. Okay, Afiq Darwish, macam mana dapat negative 3? Sebab negative Din. 3. Darab Negative 3, darab negative 3. Jawapan positif 9 ni kan? Betul dia darab dengan Didarab negative lagi dengan negative 3. Okay, sebab tu kita akan dapat jawapan akhir negative 27. Negative 3. Yang jawab tak tahu dekat saya. Saya dah ajar directed number. Sorry teacher, baru ingat. Baru ingat. Minggu depan aja kau pun nak ingat dah tu. Okay. Kena tengok betul-betul lah yang ni. Okay. Kalau this one, try jap. Okay, cube root. Cube root untuk 64. Another one, cube root untuk negative 64. What is the answer? What are the answer for these two numbers? The first one, apa yang First one is 4. The first one is 4. Is that correct? 4 positive 4. The other one is negative 4. Okay, the first one is 4. The second? Negative 4. Negative 4. Okay, good. Betul. Bukan 8 Bukan 8. Kalau ini apa? Square root of 64? Ini baru 8. Beza ni. This is square root. Yang atas ada 3 kat depan tu cube root. Faham? Faham. Okay, kalau tak faham, macam biasa saya akan letak link dekat YouTube. Boleh buka tak hari tu? Boleh. Oh, tengok ke tak? Kau buat tak tahu je. Tengok tapi ada juga buat salahnya untuk significant figure tu. Okay, I want to see this one for today's concept. Saya nak tengok buat betul tak kerja yang saya bagi. Okay, saya letak sekali lagi link dekat chat Google Meet. Okay, I put another again the link for our chat in Google Meet. Nak tengok awak letak attendance ke tak. Semua orang dah ni ke? Dah isi ke attendance? Dah. Okay. Ada apa-apa soalan tak? Kita dah habis session dah ni. Teacher, Ya. form tak boleh buka. Phone tak boleh buka? Ni siapa ni yang tengah bercakap ni? Tak ada nama, ada Widi je apa Widi. Danish. Dennis Haikal. Orang lain boleh buka tak? Boleh. Buat apa Dennis Haikal tak boleh buka? Ya ke Dennis? Last week dia tak masuk ke kelas lagi Dennis ni. Enggak kita rasa. Okay, tak apa. I note, saya ambil note Dennis Haikal masuk. Nama awak dalam Google ni tak boleh guna nama betul ke? Pelik-pelik nama korang ya tak? Nanti saya tekan. Yang nama betul ni terima kasih banyak-banyak sebab saya kenal. Yang nama menyama-nyama ni tak faham lah nama apa, nama TikTok Tak. Okay. So ini yang kita belajar today. Boleh play back. Okay, nanti saya macam saya dah record dah. Saya letak link. You can have a look there. Any question lagi nak tanya? Thank you terus. Apa ni? Teacher, form kerja? Ya, kerja dekat WhatsApp. Nanti saya blast. Okay? Okay, macam biasa kerja letak dekat GC. Faham? That's all for today. Like I said earlier, you can play back the video kalau tak faham.
Kalau sekiranya tak faham juga, you can ask me, boleh PM saya. Okay, thank you very much for the session.